Kenapa saya kata belanjawan sampah? Bila kita bentangkan belanjawan ni saudara, ialah kita bentang satu perancangan dasar ekonomi negara, bagaimana dana negara hendak dibelanjakan. Betul? Kita bentang minta izin kepada wakil rakyat. Kenapa minta izin kepada parlimen? Sebab yang jadi ahli parlimen ialah wakil kepada anda semua, rakyat Malaysia. Bila dah bentang tuan-tuan, kita belanja kena ikut apa yang dibentang. Betul tak betul? Ada tak Pakatan Harapan ikut apa yang dia dah bentang? Tahun 2018 dia bentang belanjawan 2019. Ada dia ikut? Tak ikut. Tidak ikut tuan-tuan. Jadi kalau belanjawan pun, tuan-tuan tak payah cerita pasal manifesto, sudah dibakar sampahkan. Betul? Kalau manifesto dia bakar sampah tak apa, belanjawan negara sudah dibakar sampahkan tuan-tuan. Tak ikut. Macam mana kita nak percaya bila dia buat indah mana pun tuan-tuan sekarang ni? Satulah kelebihan yang saya tengok, kelebihan Pakatan Harapan, dia ada buat aplikasi. Aplikasi dia interaktif. Yang itu je mungkin dulu zaman kita PN, kita banyak buat infografik, kita masukkan dalam internet. Yang ini berapa pendapatan kamu kerja ke tak kerja apa semua, dia ada interaktif. Yang ini kamu dapat. Itu pun saya tengok banyak dia punya loopholes dia. Contohnya tadi saya kira-kira, saya kata saya tak bekerja. Memang tak bekerja betul tuan. 9 hari bulan 5 kalah 10 hari bulan Lim Guan Eng hantar surat pecat 24 jam. Dengan notis 1 bulan. Dapatlah gaji sebulan. Jawatan bukan kecil tuan-tuan. Pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, bila kena pecat daripada pengarah komunikasi, nak cari kerja tempat lain, saudara, payah. Pertama orang tengok ni kerajaan lama. Betul tak? Siapa yang berani nak pergi letak kita kerja dengan syarikat baru? Meniaga apa pun lepas tu kena boykot. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, kita masukkan tak bekerja, pendapatan tak ada apa semua sekali. Jadi apa manfaat yang dapat daripada cukai ni? Dia kata manfaat dia, cukai pendapatan dapat potongan RM2,000. Kepala otak dia, kalau dah tak ada kerja nak bayar cukai pendapatan apa? Jadi bukanlah cerdik sangat saudara. Cuma satu benda, ada 2 kelebihan yang jelas menunjukkan BN telah melakukan perkara yang betul. Apa dia? Pertamanya tuan-tuan, saudara, daripada belanjawan ini, banyak perkara yang baik yang dibuat oleh Pakatan Harapan ni, asal usulnya BN juga. Apa contoh dia? BRIM. Cuma dia tukar nama jadi basah. Betul tak? Yang ini bagus, kita sokonglah tuan-tuan. Betul tak? Tapi belanjawan 2017, 2018 yang terakhir Dato' Seri Najib bentangkan, dia peruntukkan 7.2 juta keluarga. Berapa banyak dia peruntukkan? 6.8 bilion. Dia perintah tuan-tuan, bila PN kata kalau menang RM1,200 BRIM ini akan naik RM2,000. Lim Guan Eng pun dia up juga. Dia kata kalau kita menang juga, kita akan bagi RM2,000 juga. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila menang dia potong. Bukan setakat potong jumlah. Daripada 7.2 juta keluarga tinggal berapa tuan-tuan? 4.2 juta keluarga. Jumlah duit tinggal 5.1. Lepas tu turun lagi. Kemudian bila dah kalah pilihan raya kecil di Cameron Highland, apa dia buat? Dia bagi untuk yang bujang. Padahal kita dah bagi daripada tahun 2012 kita bagi pada yang family, betul? 2013 kita bagi pada yang bujang. Bujang dah dapat sampai berapa lah sekali bujang dapat? RM900. Betul tak? Kalau menang itu hari dapat RM900. Last sekali saya rasa dalam 700 lebih. Yang berkeluarga RM1,200. Kalau menang dapat RM2,000. Tuan-tuan, hari ini baru dia naikkan jadi 300. Daripada 100 orang dulu dah dapat 700. Dia naik kepada 300. Yang itu je lah tuan-tuan. Dia ikut apa yang BN dah buat. Benda baik, yang ini kita sokong. Cuma kenapa persoalan dia, zaman Dato' Seri Najib tahun 2018, jumlah yang dia minta daripada tuan-tuan
Jumlah yang dia nak belanjakan hanya 282 bilion. Tapi bila Lim Guan Eng jadi Perdana Menteri, dia minta 35 bilion, hampir 35 bilion lebih, 314 bilion. Tetapi apa yang Najib bagi, semua dia tarik balik. Prim, dia potong jumlah dia. Bantuan nelayan ada? Tak ada. Dia tarik balik. Dulu sementara menunggu hasil tuaian pesawat padi, dapat 200. Betul? Datang Guan Eng, dia tarik balik. Betul tak? Padahal belanjawan dia minta lebih 35 bilion. Saya nak beritahu tuan-tuan, apa lagi yang dia buat? Dulu menoreh getah, November, Disember, Januari, musim hujan, boleh menoreh? Tak boleh. BN bagi 200 sebulan, dia tarik balik. Saudara, habis semua dia tarik balik, termasuk klinik rakyat satu Malaysia pun dia tarik balik. Padahal dia minta peruntukan lebih daripada tuan-tuan. Betul tak betul? Tetapi dia tarik balik apa yang Datuk Seri Najib bagi. Jadi satu kemenangan besar tuan-tuan pada Barisan Nasional. Sama jugalah dengan GST. Dulu mereka maki hamun dan sebagainya. Last kali dia kata dia nak laksanakan GST balik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kenapa boleh jadi lingkup kerajaan hari ini tuan-tuan? Salah satu sebabnya kebodohan dia pasal GST. GST seperti mana yang diungkapkan oleh Dr. Zudi Marzuki tadi. GST ni, saudara, telah selamatkan kita pada tahun 2014. Tuan-tuan, dulu zaman tahun 2014, saya nak beritahu tuan-tuan, pada ketika itu kebergantungan, masa Datuk Seri Najib mula-mula jadi Perdana Menteri tahun 2009, kebergantungan Malaysia kepada sumber petroleum ni berapa persen tuan-tuan? 42%. 42%. Bila harga minyak dunia jatuh tuan-tuan, penghujung lebih kurang September tahun 2014, kebergantungan Malaysia pada sumber petroleum tinggal lebih kurang dalam 12% lebih, 14. Tuan-tuan. Tetapi kita tak bungkus macam negara-negara pengeluar minyak lain. Kenapa? Kita tak perlu potong gaji kaki tangan awam macam Brunei. 2014 minyak jatuh, 2015 tuan-tuan Brunei terpaksa potong 20% dia punya gaji kaki tangan awam. Malaysia ada potong gaji? Ada tak ada? Tak ada tuan-tuan. 2015 malah Datuk Seri Najib mengumumkan kenaikan gaji kaki tangan awam naik 2 mata anak tangga. Maknanya apa? Maknanya naik gaji 2 kali. Betul tak? Hari itu kalau menang, Mei menang, bulan Julai naik 1 kali lagi. Betul tak? 2 kali lagi sekali naik gaji. Tapi pasal tamak haloba tuan-tuan, nak apa yang dijanjikan oleh Mahathir dan kuncu-kuncunya, maka kaki tangan awam pun ada yang tak memangkar Barisan Nasional. Akibat dia apa? Akibat dia tuan-tuan, kenaikan gaji tahunan yang mereka menikmati sepanjang tempoh 9 tahun di zaman pemerintahan Datuk Seri Najib dah tak ada. Tak ada. Kalau Itoi BN menang dapat naik gaji 2 kali. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan dah tak ada gaji macam tu. Tuan-tuan, ini akibat dia nak lebih, tak pernah bersyukur apa yang kita ada. Saya nak beritahu saudara, kenapa Datuk Seri Najib dikala harga minyak dunia jatuh, orang lain melingkup tuan-tuan. Saya nak beritahu, Mesir Masya Allah teruk tuan-tuan, sekejap naik 60% harga minyak. Begitu juga dengan Arab Saudi, 2015 terus naik 40%. Kemudian tahun 2017 dia naik tuan-tuan, 2018 dia naik 126%. Harga minyak dia dah sama dengan harga minyak kita, RM2.30 lebih kurang, RM2.23. Dah sama dengan kita. Sedangkan tuan-tuan keluaran minyak negara dia 17,5 kali ganda berbanding dengan kita. Kita ni bukan, kita ni saudara, kita negara OIC, negara pengeluar minyak. Kita negara pengeluar minyak. Tetapi tuan-tuan, minyak yang kita keluarkan dengan minyak yang kita pakai, saudara, lebih banyak minyak yang kita pakai berbanding dengan minyak yang kita keluarkan. Yang ni ramai orang tak faham.
Orang kata kenapa kita negara pengeluar minyak, kita punya minyak tak boleh murah macam dekat apa ni Venezuela, macam dekat Saudi dulu. Ini ramai tak faham. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebab kita pakai minyak lebih daripada yang kita keluarkan. Lepas tu yang kita keluarkan itu bukan minyak yang tuan-tuan pakai. Minyak yang kita keluarkan ialah minyak yang kualiti dia tinggi untuk isi jet kapal terbang. Boleh lah. Kalau letak kat motor kat jet makcik-makcik, tuan-tuan boleh terbang motor ni. Ni nak faham. Petrol yang kita pakai ni makcik-makcik, saudara, kita import daripada Rusia. Asalnya daripada Rusia, ditapis semua sekali oleh Singapura dan bawa masuk ke Malaysia. Sekarang ni zaman Datuk Seri Najib, kita baru nak buat refinery, kilang penapisan kita sendiri di mana? Di Pengerang. Itu yang Aramco, syarikat minyak daripada Arab Saudi melabur lebih 31 bilion ringgit di Pengerang, tuan-tuan, untuk kita buat kilang penapisan supaya kos menghasilkan minyak kita, minyak yang bertapis, lebih murah daripada sekarang. Alhamdulillah, tuan-tuan. Perkara ketiga yang BN boleh bangga, tuan-tuan, ialah hari ini segala janji yang mereka kata nak tunaikan dalam manifesto sudah digugurkan daripada belanjawan 2020. Itu yang saya kata belanjawan ni belanjawan sampah, sebab mereka tidak yakin dengan janji dia sendiri. Janji nak letak harga minyak RM1.50, hari ini mereka umumkan lepas ni minyak RM2.49 dibundarkan jadi RM2.50. RM2.50. Sementara nak menghalalkan minyak 1 liter RM2.50 ni, tuan-tuan, malu ni, nak tutup kemaluan dia. Apa dia buat? Dia kata lepas ini kita tidak akan keluarkan apa ni RON 95 lagi. Dia upgrade. Itu cara nak ni lah. Kita belajar dulu daripada dia. Betul tak? Kita dah cakap tak boleh bagi subsidi. Tuan-tuan, saya pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, saya nak beritahu, bila kita nak bagi subsidi minyak ni, kenapa tiba-tiba akhirnya kita buat putusan, walaupun rakyat akan benci kita, walaupun kita boleh kalah pilihan raya, disebabkan putusan ini kita tetap buat. Sebab apa? Sebab, saudara, bantuan, subsidi, pertolongan dalam Islam ini harus diberi pada orang susah ke orang senang? Orang susah. Ini yang makhluk-makhluk Pakatan Harapan ni tak faham bahasa. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita punya subsidi petrol dan diesel 70% pergi kat kelas menengah dengan the top 20 yang paling kaya. Hanya 30% pergi yang miskin. Saya ambil contoh lah, nak bagi pakcik-makcik faham. Kita naik minyak bulan Disember 2014, kita apakan mengikut harga pasaran. Berapa harga minyak Julai? Julai harga minyak RM1.93. RM1.93 itu bukan harga pasaran. Itu harga selepas ditolak subsidi kerajaan 68 sen. Setiap liter isi minyak 68 sen kerajaan subsidi. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau pakcik ada kereta perdana ataupun macam ni, X-Trail 2.0, tangki minyak penuh ketika bulan Julai tahun 2014, RM150 tangki penuh. Setiap liter, tuan-tuan, dia boleh dapat 68 sen. Berapa liter dia dapat? Berapa subsidi dia dapat? Saudara, 68 sen kali dengan berapa liter boleh masuk ni, lebih kurang dalam, semua sekali saya dah kira itu hari, lebih kurang RM52. RM52. Tuan-tuan, sekali korang isi minyak dapat RM52. Yang ini yang korang tolak. Hari ini korang akan dapat RM30 sebulan. Itu pun boleh claim, bayar dulu 4 bulan lepas tu baru dapat. Ambil. Itu baru kelas menengah. Yang miskin ni, kenapa saya kata yang miskin ni dapat 30%? The B40, siapa B40?
The B40 ni tuan-tuan, ialah rakyat yang berpendapatan isi rumah RM4,000 dan ke bawah. Bukan gaji RM4,000. Kalau gaji RM4,000, isteri gaji RM2,000, dah bukan B40, dah jadi RM6,000 pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah RM4,000 maknanya pendapatan suami campur pendapatan isteri. Kalau ada 3 orang anak, seorang dah bekerja, 3 orang punya gaji dicampurkan mesti bawah RM4,000. Ini dipanggil the B40. B40 kalau gaji 3 orang campur boleh dapat RM4,000 saja. Tuan-tuan, kenderaan apa dia pakai? Nak naik unta bukan tempatnya. Mungkin di padang pasir ada. Kuda pun susah nak cari sekarang. Habis kuat motor nak cari. Betul-betul. Kalau pun ada satu kereta, hari-hari pergi kerja naik motor, tapi ada satu standby kereta, emergency, ataupun nak jalan hujung minggu, betul tak? Kereta ni mesti comel-comel. Kancil. Myvi pun mahal, tuan-tuan. Myvi RM54,000 tak mampu saya beli. Betul tak? Kan? Tak berbaloi, bukan tak mampu, mampu beli, tapi tak berbaloi. Kereta kecil, tapi harga dia mahal. Mesti kecil. Kancil, isilah minyak, goyangkanlah kereta tu sampai penuh. Nampak corong tu minyak. Maksimum boleh isi RM50. Betul tak? Betul? RM50 kalau dia dapat subsidi. 21 liter boleh isi. Tuan-tuan, berapa subsidi dapat? Lebih kurang dalam RM17.40. Itu yang saya cakap. The B40 dapat RM17.40 sekali isi minyak. Sekali isi minyak dapat RM17.40. 2 kali isi minyak dah lebih daripada apa yang Pakatan Harapan nak bagi hari ni. Betul tak betul? Dah lebih tak? Mana ada orang isi minyak sebulan 2 kali? Kurang-kurang, yang paling kurang isi minyak pun 5 kali. Betul tak? Tuan-tuan, kalau saya ni hampir tiap-tiap hari isi minyak. Ke sana ke sini, lepas ni nak balik pergi Ipoh. Ipoh besok pagi nak pergi ke Penang. Lepas Penang pagi, besok pagi dengan Dr. Zudi nak pergi ke Melaka. Kita orang isi minyak lagi banyak, tuan-tuan. Itu sebabnya Dato' Najib kata tak boleh bagi subsidi minyak. Sebab apa tak boleh? Sebab orang yang macam tadi, the B40, dia isi minyak tangki penuh, dia dapat RM17.40. Kelas menengah yang pakai X-Trail, macam YB Imran, dia pakai X-Trail, dia dapat RM52. Yang pakai Camry dapat RM52. Yang pakai Perdana V6 dapat RM52. 3 kali ganda apa yang orang miskin dapat. Ada yang tak ada, tuan-tuan? Habis makcik-makcik yang naik motor macam mana? Saya nak tanya ni yang naik motor ni, siapa motor dia boleh isi RM50? Angkat tangan, saya akan subsidi setahun. Ada? Ada? Nasib baik tak ada orang yang bawa apa? GS Adventure. Ada sebiji motor je dekat Malaysia ni yang boleh isi lebih RM50. GS Adventure nama dia. Tangki dia memang besar. Harley Davidson Ultra Glide pun tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Tak muat RM50. Saya nak beritahu saudara, kita buat sesuatu tu ada sebab. Tuan-tuan, kalau dah orang yang naik motor tu habis kuat boleh isi berapa? 3 liter. Betul tak? 3 liter maknanya maksimum lah 2 liter lebih. Macam abang ni kata dalam RM7. Ataupun dulu mungkin dalam lebih kurang dalam RM5.50 ke RM6. Tuan-tuan, berapa subsidi dia dapat? 68 sen kali dengan 3 liter berapa? RM2.04 saja. Itu okey lagi, tuan-tuan. Dapat juga RM2.04. Yang pakai kancil dapat juga RM17.40. Yang pakai Perdana V6 dapat juga yang RM52. Habis makcik-makcik yang motor pun tak ada, basikal buruk pun tak ada, dia dapat apa? Dia yang paling banyak dapat, dia dapat tengok. Betul tak? Dia dapat tengok, dia tengok je lah melempung. Tuan-tuan, itu sebab Dato' Sri Najib cakap kita kena tukar kepada subsidi bersasar. Kita hentikan subsidi ni. Kenapa kena hentikan subsidi ni? Kalau yang kelas menengah pun dapat 3 kali ganda daripada orang yang miskin, yang pakai kancil. Tapi kalau yang BMW X6 datang, Range Rover, Land Cruiser, lagi besar kereta dia, lagi kuat mentekan darah minyak, tuan-tuan, lagi banyak kerajaan kena subsidi. Adil tak adil, tuan-tuan?
Itu sebabnya ramai orang tak faham kenapa kita kena tarik subsidi minyak. Itu sebabnya tuan-tuan, bila orang bodoh kita letakkan menjadi pemerintah, Mahdi bodoh. Tuan-tuan, kalau dia pandai, walaupun menteri-menteri dia bodoh, kabinet dia akan jadi pandai. Betul tak betul? Sebab dia pun tak cerdik, dia tak faham. Dia main ikut saja dulu. Orang kata boleh harga minyak RM1.50. Tuan-tuan, orang kata boleh hapus tol, dia pun kata okey kita hapus tol. Lepas dah kalah pilihan raya baru dia kata ini janji kita buat kerana kita tahu kita tak boleh menang. Lepas tu ada pula yang cakap ini janji kita buat sebab kita tak tahu nak hapuskan tol, belanja dia 400 bilion. Kepala otak tak tahu siapa bapa tol negara? Siapa yang mula-mula buat tol ni, tuan-tuan? Mahathir. Kalau dia mula-mula buat tol, dia tahu komitmen kerajaan berapa banyak kena belanja. Nak hapuskan berapa banyak pampasan kita kena bagi kepada pemegang konsesi. Macam mana dia kata? Dia tak tahu. Dia bukan tak tahu, dia penipu. Apa dia, tuan-tuan? Kena ulang kuat-kuat sikit. Penipu. Kuat lagi. Apa dia? Penipu. Kena tanam dalam otak rakyat. Tuan-tuan, memang penipu. Saudara, bagaimana mungkin kita nak bagi subsidi minyak, tuan-tuan, bukan kecil anak, tuan-tuan, 20 bilion lebih. Saudara, 22.34 bilion. Kalau tak tarik subsidi minyak tahun 2014, nilai subsidi bahan bakar, apa ni, LPG gas, termasuk gas memasak, tuan-tuan, subsidi RON 95 dan juga subsidi diesel 22.34 bilion. Saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Seri Najib tarik subsidi ni. Jumlah BRIM 2012 500, 2013 500, tapi kita tambah bagi pula yang bujang. 2014 kita naikkan kepada 600, 2015 kita naikkan kepada 900.5. Betul? 2017 sebelum kita kalah pilihan raya, dia dah pergi 1,200 ini. Tuan-tuan, ini apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Hari ini baru dia orang faham. Dia memerintah mula-mula dulu dia bagi subsidi harga minyak sama. Betul tak? Tidak diapunkan. Betul? Dia ingat, tuan-tuan, bila harga minyak dia tak apunkan, dia ingat senang je. Ikut je apa yang Najib bagi RM2.03, dia letak kat situ. Bawah sikit dia letak RM2 lebih. Dia ingat dia selamat. Rupanya tak selamat, tuan-tuan. Harga minyak dunia naik, lagi tinggi harga minyak dunia naik. Betul, income kita pun bertambah naik. Betul tak? Tetapi disebabkan kita pakai lebih daripada kita keluarkan minyak, maka tuan-tuan, kerajaan sengsara. Baru dia faham, oh rupanya apa Najib buat itu betul. Tuan-tuan, kalau setakat RM30 dia nak bagi tuan-tuan sebulan, saya rasa apa yang Datuk Seri Najib bagi jauh lebih hebat. Betul tak betul? Saya nak beritahu saudara, apa lagi yang dia janji? Dia janji dia nak hapuskan pinjaman PTPTN. Ada dia buat tak? Tak ada. Dalam manifesto dia ada genap je gaji 4,000 baru mula bayar. Tuan-tuan, lepas pilihan raya, tuan-tuan, dia dah mula nak bankruptkan orang. Lepas pilihan raya dia mula blacklistedkan orang. Kita dah cakap, kena faham ni, kenapa kita buat PTPTN. Dulu kalau mak bapak kita, contohnya macam orang macam tuan-tuan, Sungai Besar, apa pendapatan dia? Antaranya sawah padi, betul. Kalau ada sawah, boleh tanam padi, boleh juga pajakkan sawah kita untuk dapat anak, biaya persekolahan anak pergi universiti. Dulu kalau mak bapak tak ada sawah padi, mak bapak bukan orang kaya, bapak tak ada ladang getah nak dipajakkan, tak ada benda yang nak dijual, boleh hantar anak pergi universiti tak, tuan-tuan? Tak boleh. Jadi itu sebabnya tahun 1997 ketika Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pelajaran, dia kata kita kena cari jalan macam mana supaya rakyat
Yang miskin pun boleh hantar anak pergi ke universiti. Sebab apa? Sebab apa kita nak hantar anak orang miskin pergi universiti? Sebab salah satu cara nak pastikan orang miskin kita angkat darjatnya jadi kelas menengah dan kelas atasan ialah dengan memberikan pelajaran pada anak-anak dia. Anda kena faham. Itu sebab Datuk Seri Najib buat apa yang dipanggil sebagai tabung pinjaman PTPTN. Masa tu tuan-tuan, dalam kabinet, antara yang ada dalam parlimen, permohonan belanjawan pada ketika itu 1967 minta 100 juta. Datuk Seri Najib minta 100 juta untuk tabung PTPTN. Tapi disebabkan tabung ini bukan hanya untuk orang Melayu, orang Cina boleh mohon, orang miskin, orang India boleh mohon, maka termasuklah Lim Kee Siang dan anak dia Lim Kuan Eng, Menteri Kewangan hari ini, menyokong tabung PTPTN. Dan ketika itu Anwar Ibrahim pemangku Perdana Menteri, Dr. Mahathir bercuti 2 bulan. Anwar pun sokong. Tapi bila dia dah tidak ada dalam kerajaan, bila dia berceramah, tuan-tuan, janji ni tak ada dalam buku jingga. Dulu dia orang ada buku jingga, tuan-tuan. Janji ni tak ada dalam buku jingga. Tapi bila dia berceramah, dia tengok orang muda ni tuan-tuan keluar universiti, dia ada satu masalah. Apa masalah dia? Hutang. Betul tak? Jadi nak sedapkan hati orang muda, kalau saya memerintah, saya akan hapuskan pinjaman PTPTN. Tuan-tuan, macam mana nak hapus? Sehingga tahun Anwar menjanjikan nak menghapuskan pinjaman PTPTN. Kita dah keluarkan tuan-tuan pinjaman sebanyak 53 bilion. 53 bilion. Tuan-tuan, kalau orang yang pergi ambil nak belajar, dia pinjam pinjaman PTPTN. Dulu orang kata kenapa dulu boleh bagi beasiswa, tuan-tuan. Memanglah dulu boleh bagi beasiswa. Zaman Mahathir dulu, tuan-tuan, zaman Tunku Abdul Rahman dulu, kita ada Universiti Melayu, kita ada UKM, apa lagi kita ada? UPM. Berapa biji universiti? Berapa orang yang mampu masuk universiti? Betul tak? Itu sebab kita boleh bagi beasiswa semua orang. Tetapi zaman Datuk Seri Najib, tuan-tuan, sudah ada lebih 1,000 institut pengajian tinggi awam dan swasta, IPTA dan IPTS. Jadi kalau dah institut dia pun dah ada lebih 1,000, berapa jumlah pelajar? Boleh tak bagi semua? Tak mampu. Itu pun negara, tuan-tuan, untuk IPTA kita subsidi 90%. Yang kena bayar ni, tuan-tuan, cuma 10%. Itu yang pinjam PTPTN. Tuan-tuan, yang pinjam PTPTN ni, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, bukan semua nak bayar yuran pengajian. Ada yang bayar yuran pengajian sikit, tapi baki dia masuk poket. Betul tak? Malas jalan kaki pergi kuliah, beli motor pakai duit PTPTN. Betul? Nak pakai komputer, nak beli laptop, mak bapak tak mampu beli laptop, pakai duit PTPTN. Saudara, belanja girlfriend tengok wayang pun pakai duit PTPTN. Bila dah menang, tuan-tuan, bila menang pula, bila dah berjaya, dah graduat, dah ada segulung ijazah. Tuan-tuan, takkan dah ada segulung ijazah di tangan, dia jadi perompak, penyamun, perogol macam ni, YB Yong, Paul Yong. Betul tak? Itu pun nasib baik jadi YB. Sekarang bila dah ada segulung ijazah, ijazah itu akan digunakan untuk jadi profesor, doktor, lawyer. Tuan-tuan, bila dah ada pendapatan tetap, patut tak dia bayar pinjaman PTPTN supaya adik dia, anak dia, cucu dia juga boleh pinjam dan boleh melanjutkan pelajaran. Patut tak patut, tuan-tuan? Patutlah. Kalau tak nak bayar, boleh tak? Boleh. Dengan syarat bangun pagi, pergi kuliah, buat assignment, buat coursework yang pensyarah bagi. Betul lah? Dekat dengan exam, study. Kan? Skor 3.5 dan lebih, ataupun dapat 4 flat ada lah. Susah nak dapat 4 flat. 3.5 cukup. First class apa, tuan-tuan? Dah boleh dapat pengecualian, tapi malangnya daripada 15,000 lebih. Sekarang ni dah lebih dah, tuan-tuan. Dulu ketika zaman kita orang buat ni,
1,000 lebih, 3,000 macam tu je yang Melayu. Sekarang ni saya ingat dah 23 lebih ataupun dekat 30 yang dikecualikan daripada bayar balik. Yang susah ni orang Melayu tak nak ikut. Yang dia ikut Adam Adli. Nak senang pasal kemah Dataran Merdeka, tuntut Anwar Ibrahim bebas. Lepas tu dia boleh kecualikan daripada bayar balik. Tuan-tuan, itu tak akan berlaku. Tuan-tuan rasa lepas ni kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan hapuskan pinjaman PTPTN? Kalau dia hapuskan pinjaman PTPTN, orang miskin tak boleh hantar nak dia pergi ke universiti. Betul tak betul, tuan-tuan? Jadi saudara, itu sebabnya saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini Alhamdulillah, bila belanjawan dia pun dah tak masuk lagi bab PTPTN, tak masuk lagi bab nak letak harga minyak RM1.50, maknanya mereka secara jujur telah mengaku bahawa mereka menipu dalam pilihan raya umum yang ke-14. Hari ini nak patah balik buat GST. Saudara, untuk Datuk Seri Najib, tuan-tuan, kita dah beritahu Datuk Seri Najib, ramai orang nak buat tapi tidak ada keberanian. They do not have guts. Saya ambil contoh, tahun 1983 lagi, Malaysia negara paling lama kaji nak laksana GST. Tahun 1983 kita hantar pakar-pakar penyelidik kita pergi ke South Korea untuk belajar macam mana South Korea melaksanakan GST. Tahun 1985 Tun Daim umumkan, tak jadi buat. Tak jadi. Tahun 1992 Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Saudara, dia umumkan kita akan laksanakan GST. Tetapi selepas itu dia umumkan tak jadi. Zaman Pak Lah pun sama juga, dia umum nak laksana GST, lepas tu dia tak jadi buat. Sebab apa? Sebab saudara, ada beberapa negara yang laksanakan GST lepas itu kalah pilihan raya. Antaranya kita tengok apa yang jadi pada Australia. Tetapi kenapa Pak Najib ni degil sangat? Kenapa Pak Najib ini, tuan-tuan, dia tetap laksana GST walaupun dia tahu bila laksana GST rakyat akan marah? Tuan-tuan, dia tetap laksana saudara, sebabnya tuan-tuan, dia tahu ini yang terbaik buat negara. Terbaik dari segi pertamanya, tuan-tuan, pendapatan daripada hasil GST ini lebih banyak berbanding dengan pendapatan hasil SST. Macam tadi sahabat saya jelaskan. Saya ambil contoh tahun 2014, kali terakhir sepanjang tahun kita laksanakan GST. Tuan-tuan, 2014. Berapa banyak? Berapa banyak kutipan SST? Sepanjang tahun kita laksanakan SST. Hanya 18 bilion ringgit. Satu tahun. 2017, tuan-tuan, kita laksanakan GST sepenuhnya. 2016 kita laksanakan GST sepenuhnya. Berapa pendapatan 2016? Lebih kurang 41 bilion lebih. Berapa pendapatan 2017? 44.3 bilion. Berapa beza? Beza dia 26.3 bilion. Berapa banyak kenaikan GST setiap tahun? 2016 dibandingkan dengan 2017, 3.9 bilion kenaikan. Kalau masuk 2018 kita laksanakan sepanjang tahun sebelum si Doraemon ini umumkan cukai 3 bulan free. GST kadar sifar 1 Jun sampai 1 September. Ini benda-benda yang paling bodoh dia pernah buat. Tak ada janji dalam manifesto, dia buat. Yang janji dia tak buat. Akibat daripadanya, tuan-tuan, berapa banyak negara hilang pendapatan? Hampir 12 bilion, tuan-tuan. Bila 12 bilion 3 bulan ni, income 12 bilion tak dapat. Ini yang pasal letak tikus membaiki labu. Dulu kita punya ekonomi bagus, tapi orang tak percaya bagus. Saya nak beritahu tuan-tuan, satu dunia iktiraf, nombor 1 pertumbuhan ekonomi paling baik di dunia tahun 2017 siapa? Filipina, 6.9%. Pertumbuhan ekonomi nombor 2 terbaik di dunia tahun 2017 siapa? China, 6.7%. Nombor 3 ekonomi pertumbuhan paling baik di dunia siapa? Malaysia, tuan-tuan, 5.9%.
Tapi orang percaya Atuk Puaka ni, dia kata Malaysia nak bankrupt. Tuan-tuan, zaman Malaysia yang dikata nak bankrupt itu, pertumbuhan ekonomi yang nyata secara berapa? 5.9. Tahun ini unjuran, berapa unjuran? 4.8. Takkan 5.9 nak bankrupt, 4.8 lebih baik? Itu masalahnya tuan-tuan. Kita ni banyak tak berfikir. Saudara, dulu zaman Datuk Seri Najib 2017 dia tinggalkan hutang. Berapa hutang kita? Hutang kita 50.8% berbanding dengan GDP KDNK. Tinggi ke? Tak tinggi. Hutang sihat. Dia kata, macam mana hutang sihat? Kita jawablah, mestilah sihat. Yang paling teruk zaman bila? Zaman 1986. Berapa kadar hutang? 103.4. Hampir 2 kali ganda berbanding zaman Najib. Kalau zaman Mahathir, si tua kutuk ni pun tuan-tuan tak bankrupt, macam mana Najib boleh bankrupt? Hutang dia separuh. Betul tak? Dia kata kita kena humban kerajaan dia, kerana kerajaan ini asyik meminjam wang. Rupa-rupanya tuan-tuan dia jadi kerajaan, dia yang banyak pinjam wang. Allah, kalau saya lah yang undi Pakatan Harapan dulu tuan-tuan, kalau saya undi Pakatan ni, tuan-tuan ada banyak lagi nak cakap ni, tapi dah tinggal 5 minit. Kalau saya jadi pengundi Pakatan Harapan, saya korek lubang, saya masukkan kepala macam apa? Ostrich. Tutup. Malu tuan-tuan. Tuan-tuan, macam mana saudara hari ini? Ini realiti. Datuk Seri Najib bila dia ambil alih 2009 tuan-tuan, ketika itu kadar defisit, ni saya nak ajar ekonomi sikit. Kadar defisit ni maksud dia, kita belanja lebih daripada pendapatan kita. Lebihan itu dipanggil defisit. Berapa kadar defisit tahun 2009? 6.7%. Negatif 6.7% tuan-tuan. Defisit kita, maknanya kita belanja banyak berbanding dengan pendapatan kita. Tetapi bila Datuk Seri Najib buat apa? Pertama, dia buat subsidi yang dulu dia bagi, macam subsidi petrol tadi. Lagi banyak kita bagi subsidi petrol, orang kaya yang menikmati, orang miskin kurang dapat. Betul tak? Bila tarik, kita ubah kepada subsidi bersasar. Subsidi bersasar dia apa? Contohnya, kita bagi bantuan BRIM. Contohnya, kita bagi bantuan awal persekolahan untuk mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah RM3,000 dan ke bawah. Contohnya, kita bagi untuk yang berpendapatan rendah. Mereka dah apa dipanggil tu? Ramai-ramai pergi ke hospital, dah jam dah hospital ni, nak pastikan orang susah dapat rawatan yang istimewa juga. Dia buat apa? Klinik rakyat satu Malaysia. Lepas tu dia buat apa? Dia buat kedai rakyat satu Malaysia, nak pastikan orang berpendapatan rendah ni boleh beli barang-barang keperluan dasar pada harga murah. Tuan-tuan, subsidi ni, subsidi. Nak pastikan saudara ni, kawan-kawan kita dekat Sabah Sarawak, mereka ni bayar harga lebih mahal daripada Semenanjung. Apa Datuk Seri Najib buat? Kita buat ni kedai rakyat satu Malaysia. Kemudian kita subsidi pula kargo daripada Port Klang hantar pergi ke sana. Kita subsidi tuan-tuan. Kemudian kita hapuskan satu dasar yang dibuat oleh Tuan Dr. Mahathir. Dasar ni saudara, kapal daripada Laut Cina Selatan, dia nak datang ke Pelabuhan Kelang. Sebelum dia datang ke Pelabuhan Kelang, dia boleh singgah pergi ke Pelabuhan Labuan. Dia boleh singgah pergi ke Sabah. Dia boleh singgah pergi ke Sarawak. Tapi Dr. Mahathir, dia buat undang-undang tuan-tuan, mereka tak boleh pergi ke sana. Mereka kena pergi ke Port Kelang, dan hanya syarikat perkapalan tertentu yang memonopoli yang boleh menghantar barangan-barangan ini ke Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan, boleh makan macam ni, rakyat Sabah Sarawak dipaksa makan macam ni. Kalau harga barang tu RM1 sampai ke Port Kelang, tuan-tuan beli dengan harga RM1.50. Kalau dah sampai Port Kelang, kena ambil lagi bas untuk pergi hantar, ambil kapal untuk pergi hantar barang ke Sabah Sarawak. Tuan-tuan, sudah pastilah harga yang dibayar oleh kawan-kawan kita di Sabah Sarawak ini lebih mahal daripada rakyat di Semenanjung.
Itu sebabnya saudara, Datuk Seri Najib telah hapuskan dasar ini. Apa lagi dia buat? Dia buat pen Borneo Highway. Kenapa harga tongges di rumah tuan-tuan ni? Berapa harga? Ya, RM27.3% lebih kurang. Betul tak? Dulu ada yang RM26.7%. Lebih kurang tuan-tuan. Kalau kat sini, kalau jauh-jauh sikit, makin jauh makin mahal. RM30. Tuan-tuan, di Sabah, Sarawak, di pedalaman, harga tongges boleh jadi RM80. 100 lebih pun ada ni. Saya belum jumpa lagi lah. Tapi di sahabat kita cakap. Sebab apa? Sebab nak pergi hantar barang ni tuan-tuan. Nak pergi hantar barang, hanya separuh perjalanan boleh hantar naik kereta, naik lori. Lagi separuh kena pindahkan naik motorbot. Nak pindahkan ni tuan-tuan, kena bayar tak tukang punggah? Kena bayar. Bila naik motorbot free ke? Tak free, kena bayar. Sampai ke destinasi tuan-tuan, kena punggah lagi sekali, bayar lagi, betul tak? Lepas tu daripada destinasi tu nak pergi masuk kampung di pedalaman tuan-tuan, kena bayar tak? Naik kereta roda 3 tu, motosikal roda 3, masuk dalam, kena bayar lagi. Itu sebabnya apa yang Datuk Seri Najib buat. Dia buat pen Borneo Highway. Bila Datuk Seri Najib buat pen Borneo Highway, ada tol tak tuan-tuan? Tak ada tol. Malaysia ni tuan-tuan, yang menyebabkan ramai tolol ni tuan-tuan, sebab banyak tol. Saudara, apa taknya kita undi Pakatan Harapan? Bukan kita lah yang tak ada di sini. Dia undi Pakatan Harapan dengan harapan supaya tol dihapuskan. Ada janji nak hapuskan tol lagi? Tak ada. Dia nak bagi diskon pula 18%. Tuan-tuan, itulah sebabnya saudara, bila kita ada seorang pemimpin yang bagus tuan-tuan, kita tak percaya kat dia. Kita percaya dengan apa yang Atuk cakap. Yalah, Atuk pun 22 tahun pengalaman. Takkanlah bodoh, betul tak? Sekarang baru kita tahu memang bodoh. Betul tak? Tuan-tuan, hari ni habis ranak, betul tak betul? Bila dah ranak ni tuan-tuan, nyawa dia pula dah nak sampai ujung. Sebab janji dengan Anwar Ibrahim, bulan 5 kena pulang jawatan Perdana Menteri ke Anwar. Betul tak? Tuan-tuan rasa dia bagi tak? Takkan bagi tuan-tuan. Sampai mampus dia tak bagi. Tapi Anwar percaya juga. Tak lawan-lawan lagi. Saudara, itu sebabnya saudara, bila dah tak boleh nak elak daripada Anwar jadi Perdana Menteri, percaya cakap saya tuan-tuan, apa yang dia akan buat? Dia akan bubarkan Parlimen. Tapi sebelum dia bubarkan Parlimen ni, dia cuba untuk main emosi kita. Zaman dia tuan-tuan, kita tengok tulisan Jawi pun hilang daripada sekolah. Betul tak betul? Tiba-tiba sekarang ni dia nak buat tulisan Jawi, dia nak wajibkan kat sekolah Tamil dengan sekolah Cina. Tak ke bodoh kalau kita percaya dia betul nak buat? Tuan-tuan, dulu sekolah kebangsaan pun ada tulisan Jawi, dia hapuskan. Betul? Sekarang dia nak buat kat sekolah Cina dengan sekolah Indah. Untuk apa? Untuk lagakan antara Melayu dengan Cina. Lepas tu dia kata Dongzong, apa dia panggil? Chauvinist. Betul tak? Hari ni tuan-tuan, ini tangkap, kita belum tahu tangkap ni betul ke tak betul. Adakah tangkapan ke atas 2 LTTE ni hanya untuk buat orang Cina marah kepada dia? Dan bila contoh orang macam saya, bila dengar 2 ekor DAP ni kena tangkap, kita pun sokong. Betul tak? Tapi sebenarnya kita secara tak langsung terlibat menjayakan agenda dia. Ini kita fahami. Saya ambil contoh lah. Dia buat kongres, apa? Kongres Marwah ke apa nama ni? Marwah. Kongres Marwah. Jangan tersilap cakap. Dia cakap, dia jelas sekarang. Dia buat kongres ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kongres yang dia buat ini, saudara, apa tujuan dia? Dia tulis salah satu daripada dia punya hasrat dia, nak hapuskan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Tuan-tuan, apa tujuannya? Supaya orang Melayu gaduh dengan DAP. Bila Melayu gaduh dengan DAP, bila dia kata aku nak ceraikan DAP, tuan-tuan setuju tak dia ceraikan DAP? Mestilah setuju. Betul tak? Tapi yang kita tak sedar,
Bila kita menyokong dia untuk menyerahkan DAP, akhirnya dia kekal lagi 3 tahun. Korang nak tunggu lagi 3 tahun? Sanggup? Sanggup tengok Islam, sanggup tengok hak istimewa orang Melayu tergadai macam sekarang? Kita tak sanggup. Itu sebab kena bijaksana, tuan-tuan. Saudara hari ini dia nak cari nyawa. Dia harap orang UMNO yang suruhan dia boleh bawa 30 orang untuk cukupkan dia. Dia harap Sarawak boleh tarik 19 orang. Itu saya boleh pastikan takkan dapat. Dia harap Azmin Ali boleh tarik 20. Sebelum ni memang Azmin Ali boleh tarik 20. Lepas kena lanyak dengan kita, tuan-tuan. Kita pergi buat laporan forensik video tu sampai ke London kita buat. Saudara, hari ni Azmin Ali dah tinggal berapa orang saja dengan dia? 4 orang. Jadi boleh cukup tak cukup, tuan-tuan? Tak boleh, tak cukup. Bila tak cukup 112 orang, apa akan berlaku? Bila Anwar mula mengatur tuan-tuan buat undi tak percaya atau menghadap ke bawah duli tuan-tuan yang di Tuan Agong, menyatakan dia ada 112 orang. Ketika itu Mahathir akan menghadap yang di Tuan Agong dan dia akan kemukakan permohonan untuk membubarkan parlimen. Masa itu terpulang pada yang di Tuan Agong. Sama ada nak bubarkan parlimen atau dia boleh gantung parlimen. Dia boleh lantik sesiapa saja yang dia suka selama 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan, Perdana Menteri sementara itu, interim Prime Minister, kena dapat 112 kursi menyokong dia. Baru boleh teruskan kerajaan. Kalau tidak, selepas 6 bulan, kerajaan secara automatik perlu dibubar. Jadi itu sebab saya cakap dengan tuan-tuan, kita tak payah cerita pasal muafakat nasional. Sebenarnya matlamat UMNO dan PAS hanya satu. Kita tidak mahu membentuk kerajaan dengan Mahathir. Kita tidak mahu membentuk kerajaan dengan Anwar Ibrahim. Memadailah UMNO, PAS, rakan-rakan Barisan Nasional dan Friendly BN. Kita boleh membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15. Cuma mesti ingat, pilihan raya bila-bila masa. Boleh jadi 1 bulan dari sekarang. Itu hari patut September dia pergi buat dia punya jantung. Sekarang dia dah minta delay tapi dah tak boleh delay. Maksimum November dia mesti buat. Sebelum November ni tuan-tuan, dia kena pastikan anak dia akan selamat menjadi presiden ataupun pemangku presiden PBB. Dan mempunyai laluan yang mudah untuk menjadi Perdana Menteri selepas ini. Mungkin dia akan letak seorang menjadi Perdana Menteri kursi penyendal. Maksud dia kursi itu satu dah patah tapi disendal orang tu sementara. Bila anak dia dah sedia, dia ganti dengan anak dia. Tetapi apa pun tuan-tuan, kita harus asak kerajaan Pakatan Harapan ni. Kita harus sebarkan apa juga maklumat yang disampaikan pada malam ni oleh Dr. Zudi, oleh saudara Imran, YB Imran, oleh yang di-Pertua PAS Kawasan, dan apa yang saya sampaikan kita sebar luas melalui live yang ada pada malam ini. Sebar. Pastikan orang-orang yang tidak ada juga faham. Bila kita boleh tingkatkan kesedaran rakyat, rakyat akan lebih bersedia untuk mengundi Barisan Nasional dan juga PAS dalam pilihan raya akan datang, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, bila UMNO dan PAS serta BN bersatu saudara, bukan setakat boleh menang dengan simple majority, kita boleh menang dengan 2/3. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Uthman Nur Adam. Tuan-tuan, jadi masa pun telah lewat. Cuma saya mau umumkan kutipan derma kita tadi berjumlah RM771. InsyaAllah kita akan gunakan untuk penuhan ceramah-ceramah yang lain. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Siapa yang ada kehilangan kunci boleh datang di